diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Imam Muslim menceritakan kisah ini daripada Rabi'ah sendiri yang berkata, suatu ketika aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim menceritakan kisah ini daripada Rabi'ah sendiri. Bukan maknanya Imam Muslim ni dia dengar daripada Rabi'ah. Sebab Rabi'ah ni seorang sahabat. Jadi Imam Muslim bukan seorang sahabat. Cuma maksud di sini dia dengar daripada sanad-sanad, daripada guru-guru dia, daripada jalur yang hadis yang dia ambil. Hadis ni sampailah kepada Rabi'ah, yang mana Rabi'ah itulah yang menceritakan. Maknanya bila berkaitan dengan hadis, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, dia tak boleh elak, tak boleh lari daripada rantaian perawi. Jadi Imam Muslim ni ambil daripada guru dia, sampailah kepada Rabi'ah, yang mana Rabi'ah itu cerita sendiri bila dia ada peluang berkesempatan bertemu dengan Rasulullah SAW. Satu ketika aku bermalam bersama Rasulullah. Jadi sahabat ni sama ada di siang hari ataupun di malam hari, apabila mereka berkesempatan, mereka mengambil peluang untuk meminta Rasulullah berdoa. Lalu aku pun menyediakan air wuduk dan keperluan baginda. Jadi sebagaimana biasalah, sahabat-sahabat ni dia suka berkhidmat kepada Rasulullah. Bukan nak pergi semata-mata minta pohon Rasulullah berdoa saja. Sebagaimana yang diketahui bahawa doa Rasulullah SAW ini sangat makbul. Rasulullah ni dia pantang angkat tangan. Apa maksud pantang angkat tangan? Maksudnya kiasan daripada doa. Pantang berdoa Allah Ta'ala makbul. Sebab itu Rasulullah ini dia dekat sangat dengan Allah Ta'ala. Tak ada hijab. Kita ni banyak hijab, banyak lapisan, banyak kita kata pagarnya, banyak halangannya, untuk supaya doa kita tembus sampai kepada Allah Ta'ala. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita ni banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat dengan Allah. Pahala kita sikit. Bukanlah maksudnya Allah Ta'ala tak dengar. Dia dengar doa kita. Tetapi untuk memakbulkan ataupun untuk menyempurnakan doa yang kita minta itu, kadang-kadang jadi lambat. Kadang-kadang jadi lambat. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat pengasih penyayang ni, dia tak kira lah Rasulullah berdoa ke ataupun sesiapa saja, tetap dia akan memperkenankan. Cuma tempoh perkenankan itu, tempoh sesuatu doa itu nak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kadang-kadang dia lambat. Kerana apa? Kita ni jauh dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau orang tanya kamu tentang aku, kalau ada di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala ni tanya kepada Nabi, maknanya sahabat, tanya tentang aku, beritahu aku dekat dengan dia. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata dekatnya Allah Ta'ala dengan hambanya seperti urat leher ni. Urat leher dengan manusia. Urat leher yang ada dekat leher kita ni, dekat tak dengan kita? Dekat kan? Mana ada pisah, direct langsung berhubung dengan kita. Jadi Allah Ta'ala kata aku lebih dekat lagi. Di sudut ilmu, di sudut pengetahuan Allah, bukan di sudut zat Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala sentiasa mendengar, sentiasa melihat, sentiasa memerhatikan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi sahabat ini bila bertemu dengan Nabi, dia tanya Nabi. Nabi tanya dia, suatu ketika aku bermalam di rumah Rasulullah, aku pun menyediakan air wuduk dan keperluan baginda. Maknanya berkhidmat. Suka sangat berkhidmat Rasulullah. Nak mendampingkan diri dengan Rasulullah. Kemudian baginda SAW bersabda, mintalah sesuatu hajat. Rasulullah buka tawaran. Kamu nak minta apa? Jadi Rasulullah, mereka memang sahabat berebut-rebut nak jumpa Rasulullah untuk Rasulullah berdoa. Jadi Rasulullah fahamlah sebahagian daripada
tindakan sahabat ini mendampingi beliau. Sebahagian daripada sahabat musafir jauh bertemu dengan Rasulullah ni nak minta doa. Kan Rasulullah tadi kita sebut doa dia dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian baginda bersabda, mintalah sesuatu hajat. Aku pun berkata, aku memohon agar dapat menemanimu di syurga. Dia tak nak minta lain, yang tu yang dia terlintas. Tak nak minta jadi kaya ke, banyak harta ke, mempunyai pengaruh pengikut yang ramai ke. Tak ada terlintas dalam hati. Nak minta umur panjang ke pada masa tu. Tak ada. Perniagaan dia jadi laris. Ternakan dia membiak ke, atau tanam-tanaman dia jadi subur. Kan sumber ekonomi orang Arab sama ada daripada perniagaan, tanaman ataupun ternak kan. Tak minta semua tu. Kalau berniaga nak supaya perniagaan tu jadi maju, berjaya. Kalau menternak, ternakan membiak. Bercocok tanam, tanam tanaman jadi subur. Tak terlintas langsung benda-benda tu. Sedangkan itu satu keperluan kehidupan mereka. Apa yang terlintas? Nak menemani Nabi SAW dalam syurga. Bukan saja nak masuk syurga, nak masuk syurga bersama dengan Nabi. Punya sayang, punya cinta, tak nak pisah dengan Nabi. Atas dunia tak nak pisah, di akhirat besok pun tak nak pisah. Atas dunia tak nak pisah dengan Nabi, di akhirat pun tak nak pisah. Tak nak renggang dengan Nabi. Nak tunjukkan apa dia? Sayang sangat dengan Nabi SAW. Dia tak minta doa supaya jangan berpisah dengan anak dia, isteri dia, keluarga dia. Tak. Yang tu pisah tak apa. Tetapi dengan Nabi jangan pisah. Walaupun sayang kepada anak, sayang kepada isteri, kepada keluarga, tetapi kecintaan kepada Nabi SAW melebihi segala-galanya. Dalam hati kita ada tak benda tu? Letak nombor satu. Nombor dua, Nabi ni selepas Allah ni Nabi yang kita sayang. Ada tak dalam hati kita? Kena letak macam tu kita ni. Sebab hasil daripada perjuangan dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW lah berkembangnya Islam di seluruh penjuru dunia. Sebab apa? Hasil daripada perjuangan dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Dia kata, aku minta dia kata, nak menemani Rasulullah di dalam syurga. Tanya baginda, ada lagi tak? Aku menjawab, itu sahaja. Sedangkan itu peluang keemasan. Minta banyak tak apa. Nabi sentiasa akan mengangkat tangan, berdoa kepada Allah demi memenuhi hajat sahabat-sahabat dia. Nak minta apa tak apa, banyak mana pun tak apa, aku tolong doa kepada Allah Ta'ala. Tetapi kita tengok hadirin sekalian, setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat ni tak adalah pergi berduyun-duyun ke kubur Rasulullah minta suatu hajat kepada Rasulullah ni. Tak ada. Masa hidup suruh doa. Setelah Rasulullah wafat, mereka amalkan apa-apa yang ditinggalkan, apa-apa yang dipesankan, apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak sahabat ni hidup semati dengan Nabi. Sebahagian mereka ni tidur bangun dengan Nabi. Di antaranya Anas bin Malik, Ibnu Abbas, rapat sangat dengan Nabi. Bila Nabi wafat, sepatutnya pergilah kubur Nabi, minta kepada Nabi. Atas dunia rapat, Nabi mati, mintalah sesuatu syafaat ketika Nabi SAW telah wafat. Tak ada mereka buat. Tengok, mereka amalkan sahaja apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi. Sedangkan Nabi SAW mengatasilah mana-mana wali, mana-mana orang yang mendakwa dapat karamah, mana-mana orang yang soleh, mana-mana orang alim, Nabi atas lagi. Sahabat tidaklah pergi memuja kubur Nabi SAW. Lalu bila Rasulullah tanya nak apa lagi selain benda tu, dia tak ada yang lain. Rasulullah tanya lagi, ada lagi tak? Tak ada dah, yang tu sahaja. Jadi lagu mana nak menemani? Ni untuk amalan kita sama. Selain daripada menjadi amalan kepada para sahabat, hasil daripada nasihat Nabi, hasil daripada petunjuk yang disampaikan oleh Nabi, menjadi pengajaran kepada kita juga sebagai umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini, walaupun tak pernah melihat Nabi. Kalau kita nak menemani Nabi SAW dalam syurga, buat apa yang Nabi sarankan kepada sahabat ini, kepada sahabat yang dikenali dengan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami.
Apa dia? Sama-sama insya-Allah kita akan buat. Sama-sama kita buat untuk dapat memastikan bersama dengan Nabi di dalam syurga. Aku menjawab itu sahaja, balas baginda, batulah aku penuhi permintaanmu dengan banyak bersujud. Aku boleh minta kepada Allah Ta'ala, tapi dengan banyak bersujud. Apakah yang dimaksudkan dengan bikasrati sujud? Aku boleh memperkenankan permintaanmu, doa kepada Allah Ta'ala nak masuk syurga, tapi bikasrati sujud. Dalam hadis itu disebut bikasrati sujud. Hendaklah dengan memperbanyakkan sujud. Apa maksud? Ini suatu kiasan kepada sembahyang, memperbanyakkan sembahyang. Sebab sujud ini adalah merupakan sebahagian daripada perbuatan sembahyang. Bahkan sujud ini adalah merupakan sebahagian daripada rukun sembahyang. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i, rukun sembahyang ada berapa? Jadi salah satu daripada 13 itu adanya perbuatan sujud. Maknanya memperbanyakkan sujud, memperbanyakkan sembahyang. Yang dimaksudkan di sini memperbanyakkan sembahyang sunat. Hak wajib tu memang tak boleh elak dah. Sembahyang 5 waktu sehari semalam. Memperbanyakkan sembahyang sunat. Lebih-lebih lagi kan, kita sedang berada di dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, suatu kebajikan dibalas dengan 10 pahala. Al-hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihah. Maknanya suatu kebaikan dibalas dengan 10 pahala. Wasayyi'atu fala yujza illa mithluha. Maknanya kejahatan tidak dibalas melainkan dengan satu kesalahan, satu dosa. Tetapi satu kebaikan 10 pahala. Allah Ta'ala sebenarnya dia nak bagi masuk syurga semua. Jahat, satu kejahatan balas satu dosa. Kebaikan, satu kebaikan dibalas 10. Bukan terhenti kepada 10 saja, tapi sejauh manakah keikhlasan yang ada dalam hati kita di dalam melaksanakan ibadat, dia tambah lagi. Sebenarnya sebagaimana yang disebut dalam Quran dan hadis ni, Allah Ta'ala nak memasukkan semua dalam syurga. Tapi peluang yang dibuka oleh Allah Ta'ala, ramai manusia tak rebut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada keampunan Tuhanmu dan syurga yang terbentang luas sebagaimana luasnya langit dan bumi, disediakan kepada orang yang bertakwa. Kita ni jadi takwa tak? Kalau kita bukan orang yang bertakwa, kita tak terima, tak sahut seruan Allah dan juga tawaran daripada Allah. Kalau betul-betul kita orang yang bertakwa, kita sahut seruan Allah Ta'ala, tawaran daripada Allah, kita buat, bersegera masuk syurga dan juga keampunan. Sebab orang yang bertakwa ni, Allah Ta'ala kata, orang yang bertakwa sahaja yang akan mengambil Al-Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Awal-awal lagi dah kita baca, Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Yang demikian itu kitab Al-Quran yang tidak ada ragu padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Memanglah asal-asal Quran itu dia petunjuk kepada semua orang. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Memang Quran itu petunjuk kepada semua orang. Tetapi Allah Ta'ala kata yang mengambil petunjuk adalah orang bertakwa. Walaupun untuk semua. Quran ini petunjuk kepada orang Islam, orang kafir, fasik, mukmin, semua. Tetapi yang hanya mengambil petunjuk daripada Al-Quran adalah orang yang bertakwa. Sebab itu puasa pun, bila kita dapat memenuhi puasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, puasa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, sebab tu hujung tu dia kata la'allakum tattaqun, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Kalau puasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi sahabat ni kata, aku nak menemanimu dalam syurga wahai Rasulullah. Rasulullah kata tak apa, perbanyakkan sujud, banyak semayang. Dia suruh banyak semayang. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah
dengan sabar dan juga sembahyang. Allahu akbar. Dia suruh sembahyang. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua sembahyang, kata Allah. Lebih-lebih lagi sembahyang wusta. Sembahyang wusta ni sebahagian ulama kata sembahyang subuh, ada yang kata sembahyang zuhur, ada yang kata sembahyang asar. Kerana ketiga-tiga waktu sembahyang ni menyebabkan orang lalai, orang akan tertinggal. Ataupun sembahyang di hujung waktu, kerana kesibukan urusan-urusan yang tertentu, sembahyang jadi lambat. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allahu akbar. Jagalah sembahyang, khususnya sembahyang wusta. Kalau kita jaga sembahyang, Allah Ta'ala jaga kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah kamu daripada melakukan kekejian dan kemungkaran. Kadang-kadang kita tengok juga orang sembahyang tapi buat maksiat buat juga kan. Bukan kata orang, kita sendiri pun sembahyang tapi maksiat buat juga. Sembahyang ni tak jadi apa, dia tak jaga sembahyang, sekadar lepas fardu. Bermula pada takbir sudah dengan salam, tapi khusyuk tak ada. Ambil sembahyang pun tak betul, rukun sembahyang pun tak betul. Jadi sembahyang yang macam ni tak dapat membentuk peribadi kita. Sembahyang lah tunggang langgang sembahyang tak jadi apa, tak jaga wuduk. Nabi SAW suruh perbetulkan wuduk. Sebelum kita nak sembahyang tu, sempurnakan wuduk. Bila wuduk kita sempurna, sembahyang kita insya-Allah akan jadi sempurna. Bermula daripada memperbetulkan wuduk, itulah diikuti dengan memperbetulkan sembahyang. Kerana syarat sah sembahyang itu wuduk yang sempurna, bukan kita buat cincai je. Wuduk yang sempurna ini bukan sahaja mengambil yang fardu, yang menjadi suatu kewajipan, disempurnakan dengan perkara-perkara sunat di dalam wuduk. Allahu akbar. Sebenarnya kita ni sepatutnya dah jadi orang yang baik dah. Tapi tak apa nak jadi orang baik, orang bertakwa ni, wuduk tak betul, sembahyang kita tidak khusyuk, banyak kecacatan, banyak kelemahan. Jadi kita ambil betul-betul peringatan daripada Nabi ni, nak bersama dengan aku boleh. Aku cadangkan kepada kamu, perbanyakkan sujud, banyakkan sembahyang. Lebih-lebih lagi dalam bulan puasa, perbanyakkan sembahyang sunat. Selain daripada tarawihnya, ada duha. Hak biasa bulan-bulan lain kita boleh tinggal kan? Bulan puasa jangan tinggal. Kalau sembahyang witir bulan-bulan lain kadang-kadang tinggal, bulan puasa jangan tinggal. Sunat wuduk. Kan Sayyidina Bilal radhiyallahu an, Rasulullah tanya dia, apa amalan istimewa, amalan yang hebat yang kamu buat? Bila aku masuk syurga ni, dengar tapak kaki kamu duduk belakang aku. Dekat sangat dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku setiap kali aku ambil sembahyang, aku tak pernah tinggal sembahyang sunat wuduk. Tengok, tak pernah tinggal sembahyang sunat wuduk. Kekalkan, berazam mula malam ni, setiap kali aku ambil sembahyang, aku akan sembahyang sunat wuduk. Barulah diikuti dengan ibadat-ibadat yang lain. Sebab Rasulullah ni dengar tapak kaki Sayyidina Bilal kerana fadilat, kelebihan, mulianya, besarnya sembahyang sunat wuduk. Jadi dia kata banyakkan sujud. Termasuklah sembahyang sunat wuduk pun sebahagian daripada sembahyang sunat yang dituntut. Begitulah sikap seorang pecinta sejati. Itulah cinta betul-betul pada Rasulullah ni, bukan main-main. Atas dunia tak sanggup berpisah, di akhirat pun jangan berpisah. Ketika berpeluang meminta sesuatu hajat, dia tidak ragu-ragu memilih untuk menemani baginda. Padahalnya permintaan lain pun dia boleh minta, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Semua benda tu dia tak minta. Yang jadi herannya, tak terlintas langsung nak minta benda-benda kebaikan dunia, kekayaan, kesenangan dunia, tak terlintas. Terlintas dalam kepala dia, dalam hati dia, nak menemani Rasulullah dalam syurga. Baik pada permintaan kali pertama maupun kedua. Tawaran kali kedua yang tu juga dia minta, tak minta benda lain. Dahsyat sahabat ni. Tidak terlintas di benaknya apa-apa permintaan lain sebagaimana gantinya, iaitu apa dia? Nak menemani Nabi SAW dalam syurga. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.